Kita try. Kita try record. Tak apa. Okay. Kita sambung. So hari ni kita sebenarnya dah habis buat graf hari tu. So semua boleh kan buat graf graf apa tu? Dah rangkaian graf. Tak susah pun. Tak susah sangat pun. Okay. So hari ni cikgu nak ajar kamu ialah bab bulatan. Cikgu tak pernah lagi ajar bab bulatan kan? So hari ni nak ajar bab bulatan. So teacher memang kalau boleh nak habiskan dulu syllabus ni sebab takut kita tak sempat nak kena kaji banyak lagi benda ni. Yang kita tak masuk trigonometri. Lepas tu ada sikit bab form 5 pun ada yang kita tak masuk lagi. Insurance belum lagi. Form 1, form 3 tu pun ada sikit yang tak masuk kan. So nak kena inilah. Nanti kalau sempat kita akan buat revision lagi. Okay? Sebelum kamu buat exam. Boleh bentuk tiga dimensi. Yes, okay. Cikgu tak pernah lagi kan ajar kamu buat bulatan. Jadi hari ni kita akan belajar bab bulatan. Yes. Cikgu dah pernah ke belum? Belum kan? Ingat cikgu belum? Oh, dia nak masuk. Ni tingkatan 2 bab 5. Tingkatan 2 bab 5. Yang cari lilitan, cari luas, dah ajar belum? Sudut cikgu dah ajar Contohnya macam ni. Tak apa. Rasanya bukan semua kelas kot hari tu. Ini waktu kelas bersemuka Saya cek yang cikgu baca kelas belajar perempuan dekat yang ni. Kelas lelaki pun lagi. Dah Yang luas sektor. Luas sektor yang macam ni. Dah yang ni pi per 360 darab pi j kuasa 2. Yang ni belum cik. Sektor belum. Okay. Yang hari tu cikgu ajar tu luas bulatan. Beza Luas bulatan maksudnya luas semua ni. Cikgu ajar tu. Yang tu pi j kuasa 2. Tapi kita kesentuh juga yang tu sikit. Mungkin ada yang dah. Itu dah cikgu selama tu cikgu ajar tu. Okay, let's say kita ada. Kita semua tahu kan ni bulatan nama dia. Dan ada yang tak tahu pula ni bulatan. Okay, so ni bulatan. Topik ni memang mengenai bulatan lah. So kalau kamu nak rujuk, boleh rujuk buku teks form 2. Okay, tingkatan 2 ni adalah bab 5. Okay, bab 5 dia ada sentuh mengenai bulatan. Okay, so yang hari tu kita belajar dua benda. Lilitan bulatan dan juga luas bulatan. Formula yang kita belajar hari itu ialah lilitan dengan luas tak payah hafal. Ada yang nak masuk Kena kecil kan ni. Dah masuk kan yang tadi? Dah kan? Dan kamu boleh dengarkan suara teacher semua?
Baru dengar. Okey. Boleh. Dia lagging sikit ni. Sekejap. Lilitan bulatan, formula dia ialah pi J, ya Allah, 2 pi J. Itu formula lilitan. Tak payah hafal sebab formula ni diberi dalam preksam. Luas bulatan yang formula pun tak perlu hafal sebab dibagi dalam preksam pi J kuasa 2. Okey, pi J kuasa 2. Apa itu pi? Apa itu J? Mungkin ada yang dah lupa. So, J ni adalah jejari. Okey, macam mana tahu mana satu jejari? Kalau sini pusat bulatan, pusat dia maksudnya tengah-tengah bulatan dulu. Nama dia, selalu dia letak O lah kat tengah ni. Origin sebenarnya. Okey, pusat bulatan lah. Okey, so maksudnya daripada pusat bulatan ni pergi ke kamu punya lilitan. Yang luar ni, okey, yang sepanjang-panjang ni namanya adalah lilitan. Bentuk lengkuk ni. Nama dia adalah lilitan bagi bulatan ni. Maksudnya daripada tengah ni pergi ke lilitan, inilah nama dia adalah jejari. Panjang dia tu. Macam ni pun jejari. Kalau cikgu pergi ke bawah ni pun nama dia jejari. Pergilah mana-mana pun yang penting pergi ke hujung. Kalau sini jejari tak? Jejari tak nama dia? Nama yang lain ni, line merah ni. Tak, sebab apa? Sebab dia tak pergi sampai hujung. Kena pergi sampai hujung. Dah cikgu buat macam ni? Adakah dia jejari? Bukan Sebab apa? Sebab dia tak boleh lebih. Tak boleh lebih sampai sini. Dia mesti daripada tengah ni, kalau cikgu cakap, contoh kalau ada line macam ni, bermaksud yang ni ke sini kita kira dia sebagai jejari. Still kira sebagai jejari. Tapi bukan daripada sini sampai bawah. Bukan. So kena tahu jejari ni maksudnya daripada pusat. Jejari ni J lah maksudnya. J ni ialah daripada pusat ke hujung ke hujung bulatan. Okey. Nama dia jejari. Satu lagi kita ada nama dia adalah diameter. Memang kat formula ni tak ada, tapi kena tahu juga apa itu diameter. Sebab sometimes dia tak bagi jejari, dia bagi diameter. So kena tahu. Diameter ni ada daripada hujung ke hujung. Tapi bukan macam ni. Dia mesti lalu pusat bulatan. Hujung ke hujung dan mesti lalu pusat bulatan. Okey? Ni nama dia, warna coklat ni nama dia adalah diameter. Diameter So diameter ni, kalau cikgu boleh bawa keluar formula, diameter ataupun D lah huruf dia. D ni adalah 2 kali jejari kita. 2J ataupun 2 darab jejari. Ataupun jejari tambah jejari. Sama je lah. Sebab apa? Kalau kamu tengok sini, sini pun jejari. Daripada tengah ke sana jejari. Sini pun jejari. Dan panjang ni memang sama. Kalau sini 10, sini pun 10. Faham tak? Sebab tu kalau dia bagi jejari, kalau dia suruh cari diameter, kamu kena ambil 2, darabkan dengan 10. Dapat 20 hujung ke hujung Ada setakat ni ada tak yang blur, yang tak faham? Ada tak faham dan ada tak yang nak bertanya soalan? Kena faham benda ni dulu, baru cikgu ajar luar sektor. Semua faham. Okey, jom kita belajar luar sektor. Luar sektor. Okay, so macam mana nak cari luar sektor? Cikgu pun nak cerita. Pi ni dia akan bagi nilai. Pi ni biasanya kadang-kadang dia bagi 22.7 ataupun kadang-kadang dia bagi 3.142. Ikut pada soalan. Soalan bagi 22.7 guna 22.7 nilai dia. Kalau bagi yang belakang ni, guna yang belakang ni nilai dia. So pi ni adalah satu nilai. Okay, pi ni satu nilai. Seterusnya adalah luas sektor. Biasanya soalan ni kalau keluar pun mungkin dia akan keluar ke paper 2 bahagian A. Kita tak boleh nak confirm ya bahagian A keluar. Kalau kamu punya syllabus ni dia boleh tukar-tukar kedudukan soalan tu. Tak sama macam syllabus lepas Boleh jadi tiba-tiba dia duduk bahagian B. Boleh jadi bahagian A. Tapi setakat ni kalau cikgu tengok yang daripada
buku tu semua dia kebanyakannya dia bahagian A lah kalau keluar pun. Boleh jadi keluar, boleh jadi tak keluar. Itu satu lagi. Boleh jadi keluar dan boleh jadi tak keluar. Okay. So luas sektor. Luas sektor. Formula dia, formula yang dibagi, cuba tengok dekat dalam kamu punya ni formula tu, buku kamu yang ada formula tu, ada dia bagi formula luas sektor. Cuma baca kan. Yang ada buku. Luas sektor. Tengok dekat sukatan dan geometri tu. Bagi macam ni kan. Luas sektor per dengan pi j kuasa 2. Ni nombor 5. Kalau kamu tengok dekat sukatan tu. Pi j kuasa 2 sama dengan theta per 360 darjah. Okay. Okay. Macam ni. Boleh faham? Okay. Formula ini dia bagi dalam periksa. Okay. Kita nak luas sektor je. Kalau cikgu bagi bentuk lah kat tepi ni. Senang. Ini kita punya ni. Apa itu sektor? Ini cikgu ada macam ni. Ini pusat bulatan Pusat bulatan. Ini ke sini. Okay. So cikgu nak luas yang belakang ni. Warna biru ni. Okay, cikgu nak luas warna biru. Dan cikgu boleh letak sudut ni kat sini. Cikgu letak sudut dia 290. 290 darjah lah cikgu letak belakang ni. Inilah kamu punya theta. Okay, itulah kamu punya theta. Theta ni adalah sudut. Theta ni adalah sudut. Sudut yang mana yang luas sektor, belah mana luas sektor yang kamu nak cari. Okay, kalau cikgu nak cari luas ni. So kena guna sudut belakang ni lah. Jangan pergi cari guna sudut yang ni pula. Kita bukan nak kawasan tu, kita nak kawasan ni. Okay, so kat sini cikgu letak balik luas sektor. Okay, cikgu biasanya memang akan bawa ini semua pergi sebelah sana. Kita jadi theta per 360 darjah darab. So ini bahagi, pindah sana je darab. Darab pi j kuasa 2. Biasanya kita guna formula dalam bentuk macam ni. Okay, tapi dalam periksa dia bagi yang dalam atas ni. So kena tahulah pindahkan ni belah sana. Kalau tak nak pindah pun boleh. Tapi cikgu lebih suka kalau pindah. Lagi nampak kemas sebab kita nak biar luas sektor je duduk sebelah sana. Okay, so luas sektor ni. Tak payah sana balik. Okay, theta kita berapa? Theta kita 290 darjah per 360 darjah. Darab dengan biasa soalan akan bagi tahu. Okay, guna pi 22.7. Oh, jari cikgu pula bagi. Jari cikgu bagi 7 lah. 7 cm contohnya. Okay. So, pi kita 22.7. Darab jari berapa? Jari kita adalah 7. 7 ada kuasa 2. Letak sini kuasa 2. Boleh ikut tak? Last kali tekan kat kereta je nilai ni. Kamu akan dapat jawapan. Apa jawapannya? (319/18). Ni antara jawapan yang boleh diterima. 319/18. Okay, ingat luas sektor unit dia cm kuasa 2. Okay, ataupun kamu nak letak jawapan dia 17.722 cm kuasa 2. Okay, ataupun kamu nak letak 17. Okay, 13/18 cm kuasa 2. Ni semua jawapan yang diterima. Okay, semua jawapan yang diterima. Dah siap. Itu je. Tapi kadang-kadang dalam proses tidaklah semudah ini. Maksudnya dia tak ada bagi direct terus dapat macam ni. Kita kena fikir. Berikut kan ini. Jom kita tengok soalan lain.
Okay, dibagi satu lagi formula. Satu lagi formula adalah formula lilitan. Bukan lilitan, panjang lengkup. Panjang lengkup pun formula diberi dalam Excel. So, cikgu nak tengok soalan yang ni. Kita belajar macam basic dulu lah. Panjang lengkup. So, panjang lengkup. Okay. Dibagi. Ni formula yang nombor 6. Dalam sukatan tu. Bagi macam ni. Per 2 pi J sama dengan theta per 360. Sebenarnya formula ni tidak perlu dihafal. So, macam biasa bawa 2 pi J ni pergi sebelah sana. Okay, bawa 2 pi J pergi ke sebelah sana. So, dia jadi panjang lengkuk sama dengan theta per 360 darjah. Darab lah. Itu bahagi. Darab dengan 2 pi J. Let's say kita ada bentuk bulat kat tepi ni. Okay, so, ini adalah pusat bulatan. Okay, so sudut kat sini adalah sudut 128 darjah. Okay, 128 darjah. Dia bagi sudut kat belakang ni. Okay, kita nak kawasan kuning. Dia bagi belakang tu sekejap. 232. Okay. Dia minta panjang lengkuk. Yang mana panjang lengkuk? Lengkuk tu apa? Lengkuk tu dia macam lilitan. Okay. Lengkuk tu dia macam lilitan. Kalau lilitan, ni sampai bawah ni, ujung sampai ujung ni. Tu lilitan, penuh. Okay, satu pusingan lengkap lah. Tapi kalau lengkuk ni dia tak lengkap. Dia daripada sini sampai sini je kita nak panjang dia. Bukan sini sampai sini. Bukan macam tu. Lengkuk ni adalah ni, lengkuk. Ni. Curve ni. Bahagian tu yang kita nak. Okay. Okay, bahagian itu yang kita nak. So, macam mana kita nak cari? Berapa panjang sini ke sini? Okay, boleh guna formula ni lah nama dia lengkuk. Okay, panjang lengkuk. Ni formula ni namanya panjang lengkuk. So, theta apa yang kita nak guna? 128 ke 232? Siapa tahu? Theta mana satu yang kita nak guna? 128 ke 232? Yes, kita kena guna 12. Yes, 128. Betul? Okay, 128 darjah per 360 darjah. Darab 2, pi dia biasa dia akan bagi. Cuba kat sini gunalah. Guna pi sama dengan 3.142. So, mesti kena guna lah 3.142 kat sini. Darab J. J tu apa? Sekejap. J cikgu sini 21 cm. Okay, so J kita 21. Tekan dekat berita. Aku coba dia ni. Dapat nombor perpuluhan tu tak? 46.92. Okay, 46.9205. Okay, 46.9205 cm. cm je lah. Sebab ni lengkuk kan, dia boleh tak cm kursi pula. Tu kalau luas. Ada soalan tak nak tanya? Ya. Ya. Okey, 2 ni memang dia bagi dia ni atas ni. Dia bagi dalam formula. 2 ni memang fix, memang ada kat situ. 2 pagi ni sebenarnya adalah formula lilitan. Kalau kamu perasan. Dia memang bagi formula ni. Jadi kamu tak payah risau. Formula ni dia bagi. Jadi tak payah hafal yang 2 ni kena ada ke tak ada. Memang dia bagi, memang kena letak 2. Dia memang fix lah, tak kisah apa soalan, memang kena ada 2 pi J ni. Faham tak? Sekejap.
Apa dia? Yang sebelum ni adalah luas sektor. Tak dengar? Lagi sekali. Luas sektor tu, formula dia lain. Bawah, dia lebih kurang sama, cuma bawah ni lain. Bawah ni adalah pi J kuasa 2. Kalau luas sektor, kalau luas. Dia bezalah. Jangan pergi salah guna formula pula. Kalau panjang lengkuk, guna formula panjang lengkuk. Luas sektor, guna formula luas sektor. Okay, nak tengok soalan dia kalau dah periksa macam mana, boleh buka kamu punya buku firasat SPM tu kan. Buka yang model 4 tu, muka surat 10. Bahagian A. Ataupun kertas 2. Kertas model 4, kertas 2. Soalan nombor 2. Okay, kertas model 4. Okay, soalan 2. Ini kertas 2. Kalau kat buku tu dia tulis KM 10. KM 10. KM 4 10. Dia tak ada muka surat. Dia macam jumpa tak soalan tu? Jumpa tak? Dah buka lah. Sekejap. Ada gambar tak? PSU betul? Cuba baca soalan tu. Ada cikgu buka ni. Rajah 2. Kata apa tu? Loading pula. Kata Rajah 2 menunjukkan sektor PSTU. Nampak? Sektor PSTU. Okey, dan sukuan PQR, kedua-dua berpusat di P. Dia tak boleh loading ni. Nampak kan? Okay. Soalan dia. Kita tengoklah dalam buku kamu tu.
Okay, Raja 2 menunjukkan sektor PSCU dan sekuan PQR kedua-dua berpusat di, ya betul. Kedua-dua berpusat di P. Okay, tu tandakan dulu pusat pusat dia P ni. Yang mana? Nampak tak yang ni? Yang ni satu apa? PSCU dengan PQR dia kata. PQR, orang yang besar ni. PQR. So kena tengok tu betul. Itu pusat dia. Kenapa penting untuk kita tahu pusat, baru kita tahu apa dia punya jari. Baru kita boleh tahu dekat mana jari. PUR ialah semi bulatan. Mana? Ni. Bentuk ni adalah semi bulatan. Okay. Berpusat di T. Ni pusat dia. Untuk semi bulatan tu, pusat dia kat sini. Biasanya dia, kalau periksa gabung-gabung macam ni lah. Kalau sometimes dia akan keluar secara jelas macam soalan yang tadi tu kan. Sometimes dia akan keluar gabung-gabung macam ni. Diberi bahawa PQ sama dengan 12. Masukkan nilai P ke Q 12 cm. PS 6 cm. P ke S ni 6. 6 cm. Okay. So soalan minta apa tu? Dengan menggunakan pi, dia akan bagi macam ni. Nilai pi, hitung luas kawasan berlorek. Mana satu kawasan berlorek? Dia minta luas bukan ni. Kawasan berlorek, kita ada yang ni. Kita ada belah sini, betul? Kawasan berlorek kita. Siapa tahu macam nak buat ni? Susah nak buat ni? Nampak susah tak? Nampak susah kan? Sebenarnya tak pun. Sekejap. Okay. So, ingat kalau dia bagi macam ni, dia minta kamu cari luas kawasan berlorek ni, cara dia mesti kena tolak. Luas paling besar, tolak luas paling kecil. Okay, luas besar, ataupun macam ni. Luas besar, tolak dengan luas yang kita tak nak. Maka yang tinggal tu adalah luas yang kita nak. Dia guna konsep yang tu. Contoh kalau cikgu ada bentuk macam ni. Cikgu bagi bentuk biasalah. Petak ni. Cikgu ada bentuk diamond dalam ni Segi 4 dalam ni. Okay. Contoh cikgu nak kawasan ini. Kawasan luas mana? Luas ni. Macam mana kita nak cari luas ni? Susah kan? Jadi cara dia, kita kena cari luas besar ni. Okay, luas yang paling besar. Luas besar tu luas semua ni. Luas segi 4 tu kena tolakkan dengan yang kawasan kita tak nak, iaitu kawasan warna pink. Maka yang akan tinggal adalah luas warna coklat. Luas keseluruhan, luas keseluruhan, kalau maksudnya cikgu letak warna coklat ni. Luas semua ni tolakkan dengan luas pink ni. Nampak? Maka yang tinggal adalah warna coklat yang luar yang kita nak. Itu konsep dia. Boleh faham tak konsep ni? Boleh Okay, so dekat sini kita nak kena cari luas keseluruhan. Luas semua kena tolakkan dengan luas warna putih ni. Barulah yang tinggal luas yang kita nak. So macam mana kita nak cari luas keseluruhan? Itu masalah dia. Dan macam mana kita nak cari luas yang warna putih ni? So kita cari dulu, kita dah tahu dah. Dia dah beritahu yang ni tadi adalah luas semi bulatan. Yang ni adalah bentuk semi bulatan. Apa maksud semi bulatan? Kalau cikgu lukis kat sini Luar lah bentuk ni. Ni kalau bulatan Semi bulatan tu maksudnya dia adalah separuh. Semi tu maksudnya separuh. Separuh betul separuh. Dan ni memang kalau sini pusat bulatan, dia memang potong dekat separuh macam ni lah. Maksudnya bawah ni tak ada. Boleh siapa tahu sudut dekat atas ni berapa? Boleh tak yang tahu? Sudut pada garis lurus, sudut dia adalah 180 darjah. Sila hafal benda ni. Benda ni memang kena hafal. Okay. So sudut pada garis lurus ataupun semi bulatan
ataupun kita punya semi bulatan ni garis lurus lah sebenarnya. Dari bentuk sini ke sini, dia duduk, sudut ni duduk betul-betul di atas satu garis yang betul-betul straight. Bukan garis tersengit macam ni. Kan? Macam ni bukan straight ni. Ni satu sengit. Tak. Ini memang betul-betul warna biru ni garis lurus. Maksudnya sudut tu adalah sudut 180 darjah. Satu lagi, kalau kita punya, ni kalau semi bulatan. Okay, cakap pada bawah ni. Ni kalau semi bulatan. Kalau kita ada sukuan. Sukuan bulatan bermaksud dia adalah separuh daripada semi bulatan tadi. Kalau ini kita punya bulatan. Okay, cikgu potong tengah-tengah. Kan, ni nama dia semi bulatan kan? Kalau potong tengah-tengah macam ni. Atas ni semi bulatan lah cikgu pada bawah ni. Kalau sukuan ni dia separuh lagi daripada semi bulatan ni. Dia akan jadi separuh sini. Ini nama dia adalah sukuan. Maksudnya ni tak ada kat sini. Kita dah tahu sini sampai sini 180. Kalau kita potong tengah-tengah, bermaksud kita kena bahagi 2. Sudut dia akan jadi 90 kalau sukuan. Hafal je senang Kalau sukuan bulatan bermaksud sudut ni 90 darjah. Nampak je petak ni kita dah tahu dah dia adalah 90. Ini adalah sudut 90 darjah. Sudut dia adalah 90 darjah. So, saya ada 2 benda je akan pergi ingat. Pertama, sudut pada semi bulatan 180 ataupun sudut pada garis lurus 180. Sudut pada sukuan adalah 90 darjah. Ini theta ni. Kita kena tahu. Jelas tak ni? Okey. Okay, so sekarang ni kita nak cari luas semi bulatan. Maksudnya yang ni lah. Ni. Luas semi bulatan. Apa nama semi bulatan ni? PRU. Boleh je nak letak ni. PR tengah-tengah ni T. PRT. Tak kisahlah. Lupa nama pun. PRT kan. Okay, kita nak cari luas ni. Macam nak cari luas dia. Kita kat sini luas. Dia pun dah bagi tahu kalau satu kamu tak tahu nak letak nama apa ni. Ni dia bagi tahu nama PUR. PUR ni ialah semi bulatan. Boleh letak sini luas PUR. Ikutlah apa yang dia bagi tu. Luas PUR. Ni disebabkan ini adalah sektor. Dia ada 2 cara kalau nak cari semi bulatan ni. Pertama, kita boleh guna luas bulatan bahagi 2. Sebab ini adalah separuh bulatan. Bulatan ni maksudnya separuh bulatan. Boleh guna 2 cara. Cikgu tunjuk Cikgu tunjuk 2 cara lah. Pertama, boleh cari luas PUR ni dengan menggunakan formula bulatan, luas bulatan. Luas bulatan kita bahagi dengan 2. So, dia adalah separuh. Pi J kuasa 2 bahagi 2. Kita akan dapat jawapan. Pi kamu tadi berapa? 22/7. Darab jejari. Berapa jejari bagi bulatan ni? Mana jejari bulatan? Mana jejari bagi bulatan ni? Nampak tak ni? T ni dia dah bagi dah. Dia dah baca siap-siap dah. Pusat dia kat T. Sebab tu kena tanda. Okay, dan kita pun tahu nak cari jejari dia mesti daripada pusat ke hujung. Nampak tak ni? Sini ke sini. Ni jejari nama dia. Jejari bagi semi bulatan. Ni. Ini ke sini nama dia adalah jejari. Ataupun sini tengah ni ke sini pun nama dia jejari. Ataupun sini ke sini pun nama dia jejari. Tapi dia kena garis straight tak kisahlah mana-mana pun nama jari. Tapi kita kena tengoklah jejari mana yang kita tahu. Kawasan mana yang kita tahu dia punya panjang. Yang kita tahu yang ni. PS ni. PS ni pun adalah jejari. Tapi bukan jejari bagi bulatan semi bulatan ni. Dia jejari bagi bulatan yang ni. Perasan tak jejari dia ni? Jejari bagi bulatan yang ni, yang warna putih ni, dia still yang ni dengan ni juga sama. Jejari, yang ni pun jejari. Betul tak?
Dia daripada P ni pusat pusat bagi bulatan putih. Betul. Okey, dan kita pun tahu PS ni 6. Bermaksud yang kat sini pun 6 juga. Sini pun 6. Tapi ni pun 6. Ni panjang. Dah tahulah jari bagi sini bulatan tu 6. Kat sini 6 kuasa 2. Boleh tak kurungan macam ni lah. Bahagikan dengan. Tekan kat kalkulator dapatlah jawapan. Kamu akan dapat 56/7. Betul tak? Nak bagi jawapan kita tepat, better kita letak dalam ni. Dalam pecahan. Pecahan ni jawapan dia tepat. Ini 56/7. Okay, dah dapat dah luas PR. Ataupun nak guna satu lagi formula. Boleh. Cari luas PR. P lah. Okay, atau nak cari luas PUR boleh guna formula sektor iaitu theta per 360. Ikutlah mana-mana formula yang kamu suka. Tak kisah. Pi J kuasa 2. Boleh guna formula ni juga untuk cari luas PUR. Apa kita punya theta tadi? Untuk semi bulatan. 180 darjah. Kalau kita tunjuk sini, inilah theta kamu. Your theta. 180. So kita tak ada 180 per 360. Darab pi kita tadi adalah 22/7. Darab jejari kuasa 2. Jejari kita tadi 6 kuasa 2. Nanti kamu akan dapat jawapan yang sama. Kamu akan dapat 56/7 cm kuasa 2. Boleh try lah. Dapat tak? Kamu akan dapat jawapan ni. Ataupun 396/7 kan? Boleh juga. Ada yang panggil ke? Oh, ada yang dah masuk. Okey. Nampak tak? Jawapan yang sama. Ni pun boleh juga letak 396/7. Pilihlah salah satu, jangan letak dua. Okey, salah satu jawapan. Nampak ada dua formula untuk cari ni. Boleh pilih mana-mana. Okay, seterusnya, kita dah siap dah untuk luas bulatan yang pertama. Kita baru cari semi bulatan tu. Okay, luas semi bulatan. So, kita dah cari dah yang ni. Keseluruhan yang atas ni kita dah cari. Ni kita dah cari. Sekarang yang tinggal, sebab cikgu nak cari yang keseluruhan dulu. Yang tinggal kawasan yang ni. Betul tak? Kita belum cari. Barulah kita akan dapat keseluruhan kawasan ni. Keseluruhan ni kita nak cari semua kan. So, cari kawasan ni pula. Ni. Dapat tak? Pusat dia dah bagi tahu tadi. Pusat dia adalah dekat sini. Sama dekat warna biru ni. Kita tukar color dekat warna. Ni pusat bulatan. So, cuba tengok sudut tu. Ni sudut apa ni? Dia tunjuk dah. Sudut ni adalah sudut 90. Petak ni maksudnya 90 darjah. Kena tahu petak ni maksudnya 90 darjah. Memang tu fix. Dia tak akan berubah. Kamu tahu tak panjang P ke Q ni berapa? Kita dah tahu panjang ni 12 cm. Itulah dia punya jejari. Jejari ni daripada pusat ke hujung. Okay. So, kita guna formula untuk cari ni. Namanya adalah luas sektor. Kita letak sini luas sektor. Ya. Ni. Luas sektor P sukuan PQR. PQR. Nama dia. Dia dah bagi dekat atas ni. Ataupun luas sukuan PQR pun boleh. Ataupun luas sektor PQR pun boleh. Mana-mana pun boleh. Kamu nak letak luas sukuan PQR. Dua-dua boleh diterima. Letak formula. Apa formula dia? Diberi dalam periksa. Luas sektor punya formula ialah theta per 360 darjah. Tapi dalam periksa dia buat macam ni. Per pi J kuasa 2 kat bawah. Tapi cikgu nak bawa pi J kuasa 2 naik atas terus. Dia jadi darab lah. Darab dengan pi J kuasa 2.
Ini formula luas. Luas Jangan pergi ambil formula lengkuk pula. Salah hal ni. So theta kita berapa tadi? Theta berapa ni kat atas ni? 90 darjah. Kita nak cari kawasan ni. Kena ambil theta yang belah dalam ni. Ya, 90. Okay, 90 darjah per 360 darjah. Darab pi kita 20-27. Darab jari kita tadi 12. Kuasa 2. Tekan kita dapat jawapan. Dapat apa tu? 113. Betul tak? 1/7 cm kuasa 2. Dah dapat dah 2 sektor PQR. Okay. Kalau kita nak cari luas keseluruhan, kena tambah lah. Nanti kita kena tambah luas yang belah sini yang keseluruhan ni campur dengan luas keseluruhan yang kita dapat tadi. Kita akan dapat luas keseluruhan rajah. Okay, dah biar dulu. Sekarang kita nak cari pula luas yang warna putih ni. Okay, luas yang warna putih. Ada banyak cara lah untuk cari luas banyak warna putih ni. Okay, cikgu nak terus cari sudut yang sampai dari sini ke sini berapa. Cikgu ambil. Yang tu lagi tu. Dah terlalu penuh kat situ. Ini supaya senang menampak. Okay. Sekarang kita nak cari luas warna putih. So sini tadi kita tahu 6 kan? Dia punya jejari. Sini sampai sini 6. Okay, so boleh tak kita tahu sudut dia berapa je? 6. Sudut daripada sini ke sini. Sini 60, sini 90. Macam nak cari sudut sini ke sini berapa? Tak campur lah. Theta dia, ni theta Theta daripada sini 60 tambah 90 darjah. Dapat 150 darjah. Okay, dapat 150 darjah. Maksudnya sudut sini ke sini adalah 150 darjah. Kita nak guna sudut tu. Kita dah tahu jejari dia 6. Ni jejari. 6. So terus boleh cari luas sektor. Luas sektor PSTU. Kalau kita nak bagi nama, biasanya memang kita akan bagi start daripada pusat dia. Pusat dia dekat P kan? Pusat dia dekat P, mesti kena sebut P dulu. So P dulu, PSTU ataupun PUTS. Ataupun nak ikut yang ni. Ikut yang atas nama kat atas ni ada bagi kan? Ni PSTU, apa tak? Memang dia akan sebut pusat dulu biasanya. Okay. PUTS. Ni luas sektor ni formula dia apa? Theta per 360 luas darab pi J kuasa 2. Apa theta dia? Theta dia ialah 150 darjah yang kita cari tadi. Per 360 darjah darab pi kita 27, jejari kita adalah 6 kuasa 2. Dapat apa ni? Dapat tak? 47, 1/7 cm kuasa 2. Kita dah dapat dah luas warna putih ni. Warna kelabu cair ni, luas dia adalah ini, 47, 1/7 cm kuasa 2. Sekarang boleh tak nak cari luas kawasan biolek? Boleh lah. Kita dah tahu luas besar ni dengan luas putih. Kita nak cari luas yang gelap ni. Okay, so cikgu letak sini luas kawasan berlorek sama dengan luas apa? Okay, luas yang tadi tu 56. Ni 56 4/7 ni kena tambah dengan luas 113 1/7. 56 4/7 tambah dengan 113 1/7. Luas ni ni luas keseluruhan ni. Kena tolakkan dengan kawasan yang kita tak nak. Luas keseluruhan tolakkan dengan kawasan yang kita tak nak. Yang tak nak ni berapa luas dia? Ni 47 1/7 47 1/7.
Kat sini tak payah letak unit pun tak apa lagi. Yang penting dekat bahagian bawah ni wajib letak unit. Macam kat sini kena letak unit. Okay, dekat sini kena letak unit. Kena letak. Wah, ni kena letak lah. Okay, ni last kali pun kena letak unit bawah ni. Siapa jawapan dia? Tak, 47. Yes, 1,224/7 cm kuasa 2. Ni lah jawapan dia. Kuasa blurring. Nampak tak? Cari sesuatu. Yang pentingnya kena tahu sudut dan juga jari. Kalau tahu dua ni, kamu mesti boleh jawab ni. InsyaAllah. Tahu sudut dengan jari, memang boleh jawab soalan ni. So, kena tahu macam mana nak tengok sudut dengan jari, kena tahu. Itu penting. Itu benda basic yang kena tahu kalau nak jawab soalan ni. Jom kita tengok lagi, ada tak lagi soalan. Aku cari dalam buku kamu tu, ada tak lagi soalan lain? Ya. Tu. Ni. Kertas 2, kertas 3, soalan nombor 1. Kertas 3, soalan nombor 1. Oh, tak. Itu bukan lah. Itu ni yang melibatkan YX ni. Ada tak lagi? Ini bahagian A soalannya. Yes. Kertas 2 soalan nombor? Kertas 1 soalan nombor 2. Betul? Ini dia minta panjang lengkup pula. Okey. Boleh buka lah kertas 1 soalan nombor 2. Kertas 1 tak, kertas 2 soalan nombor 2. Ni kertas model 1 kan? KM1. Just nak soalan tu. Okay, dia kata Raja 2 menunjukkan sebuah semi bulatan POQR.
POQR dan sukuan. Dan sebuah sukuan bulatan OST. Betul macam tu kan, sukuan kan. Sukuan tu kita kena tahulah sudut dia berapa. Yang kedua-duanya berpusat di O. Dengan menggunakan pi 22/7 hitung perimeter dalam cm. Mana? Hitung perimeter dalam cm seluruh. Aduh, rajah itu. Inilah nak sasul . 3 markah. Sometimes dia boleh jadi sampai 6 markah. Mesti 3 markah. Sometimes dia boleh jadi sampai 6 markah ini. Okey. So, sangat penting kita baca semi bulatan. Terus letak sudut 180 darjah. Sukuan sudut 90 darjah. Kita yang berpusat di O. Tandakan pusat dia. Mana semi bulatan ni? POQR ni yang. Ini adalah semi bulatan. Okey, semi bulatan. Kalau dia bagi sini 45, boleh tak kita cari belah sini berapa? Boleh tak kita? Boleh. Macam mana? Kita boleh cari sini sudut berapa sebab kita tahu sudut sini sampai hujung ni 180. Yes, 180 tolakkan dengan 45 darjah. Betul tak? 180 tolak 45. Okay, jadi kita boleh letak macam ni. Sudut, simbol dia biasanya macam ni. Simbol sudut. Okay, simbol sudut macam tu. Sudut. Okay, POR. Nak baca sudut ni, macam baca hujung ke hujung. Hujung, tengah, hujung. Ataupun kau boleh kata sudut ROP pun boleh. Jangan pergi kata sudut PR. Dia tak tahu yang mana satu ni. Mesti kena sebut POR. Mesti ada kena 3 huruf POR. Tak sini POR. POR sama dengan 180 darjah tolakkan dengan apa tadi? 45 darjah. Berapa jawapan dia? 180 tolak 45. 135 Okey. Dapat 135 darjah tak sini 135. Okay, lagi tadi pun dia ada beritahu ini adalah sukuan kan? OST ni adalah sukuan. OST ni adalah sukuan. Sukuan tadi 90 darjah. Kalau sini sudut 90, boleh tak kita cari sini berapa? Sudut POQ. Sudut POQ. Okay, macam mana? Ambil sudut 90 darjah, tolak dengan sudut yang dia bagi tu. Sudut 45 ni. Dapatlah bagi sudut yang dekat tepi berapa? 45 Sama dengan 45 darjah juga. So, letak sini 45. Okey, so sekarang baru kita boleh cari apa yang dia nak. Dia nak perimeter. Perimeter tu apa benda? Perimeter tu lah ukur lid bahagian luar sahaja. Dia kata perimeter seluruh rajah. Okay, perimeter seluruh rajah kan. Maksudnya yang mana satu kamu cari? Yang kamu kena tahu panjang ni. Ni dah tahu kan 21. Lepas tu kena tahu yang ni. Okay. Kena tahu yang ini. Kena tahu yang ini. Kena tahu yang ni. Ini je yang kamu kena tahu. Nampak? Yang warna biru ni adalah perimeter. Yang warna biru ini adalah perimeter dia. Panjang itulah yang kamu kena cari. Yang mana yang dah tahu tu, tak ada masalah. Yang tak tahu itu yang kena cari. Nampak tak? Yang ni namanya apa? Okay, itu namanya adalah panjang lengkuk. Ni sampai sini nama dia adalah panjang lengkuk. Panjang lengkuk TS. Panjang lengkuk TS. Kena cari panjang lengkuk TS. Formula dia diberi dalam periksa theta per 360
darab 2 darab pi darab J. Okey, ini formula diberi. Allahumma salli. Darab 2 darab pi darab J. Theta kita berapa? Theta kita ambil ini sampai sini sebab kita nak daripada sini sampai sini. So theta mesti kena ambil penuh ni. 90 lah. Betul tak? Okay, theta kita adalah 90. Ambil 90 per 360 darab 2 darab pi. Dia beritahu tak pi berapa ni? Pi kita 27. Gunalah yang itu. Darab jejari. Jejari ada tak dia beritahu jejari berapa? Tahu ni, Ogatin lah jejari dia. Jejari bagi semi ni sukuan ni. 21. Okay, letak sini 21. Tekan kat kereta dapat jawapan. Apa jawapan itu? Tiga Dia akan dapat 33 cm panjang lengkuk TS. Ya, saudara letak sini 33 cm. Okay, macam ni kita dah cari. Okay. Kita dah tahu sini sampai hujung. Ini kan, kita sekarang nak cari biru ni berapa ni? Okay, panjang RS ni. Macam cari panjang RS. Kita kan dah tahu, sini sampai hujung ni berapa? 21 kan? Sama dengan yang ni. Dia adalah jejari. Okay, sini sampai hujung 21. Tahu tak sini sampai sini berapa? Kita tahu tak? Tak tahu ke tahu? Tak dengar. Tahu berapa? Berapa ni sampai sini? Yes, dia sama dengan ni sebab 14 14. Okey, sini sampai sini 14. Warna hijau ni 14. Nampak ni? Ni sama dengan tepi ni. Sebab dia adalah jejari bagi semi bulatan yang kecil ni. Jadi sepanjang ni semua panjang sama. Ni pun 14, ni 14. Ni 14 lah. So ni 14 kita dah tahu. Dia 14. Kat sini 14. Kalau sini 14, sini sampai bawah kita dah tahu 21. Macam nak cari yang warna biru ni? Ni sampai bawah 21. Jadi cari warna biru bawah kecil ni berapa? Yes, ambil dah 21, tolak 14. Dapatlah kawasan ni. Kawasan, yes, betul. Tolak Ni kan, macam ni. Kita ada ORS. ORS. OR 21. Ni sampai sini, salah. OR adalah 14. O ke S adalah 21. Nak cari kawasan kecil ni, ambil yang paling besar, tolak yang kita tak nak. Yang ni. Maka tinggallah RS. 21 tolak 14. Kita tak sini panjang RS. 21 tolak 14 daripada 7 cm. Belakang ni wajib letak unit. Tengah-tengah ni tak payah letak unit, tak apa Okay, so dah tahu dah. Oh, sini 7. Settle dah. Lepas tu apa? Okay, sekarang kita nak cari yang ni pula. Biru yang seterusnya adalah biru yang ni. Ni apa nama dia? Lengkuk lah. Lengkuk PR. Panjang lengkuk PR. Ni PR ni. Kita cari panjang lengkuk dia berapa? Kita letak sini panjang lengkuk PR. Biasanya soalan ni 6 markah ataupun 5 markah. Tak tahu kenapa dekat dalam buku tu ditulis 3 markah je. Panjang lengkuk PR. Okay, macam nak cari panjang lengkuk pun adalah panjang lengkuk. Dia punya J tu 14, sudut dia 135 ni. So, theta per 360 darjah, darab 2, darab pi. Memang cikgu galakkan kamu tulis formula dulu baru masuk nilai. Sebab berdasarkan pengalaman yang cikgu tengok kebanyakan student cikgu, dia confident sangat sampai dia tersalah dekat sini. Kadang sometimes terlupa kat nombor 2. Sometimes J ni dia pergi kuasa 2. Jangan.
Letak formula dulu baru kamu nampak. Formula ni diberi dalam periksa, letak dulu formula ni. Baru betul kamu punya jalan. Jangan nak ikut jalan pintas. Dia nanti salah. Jari kita tadi berapa? 20? 14. 14 jari. Apa? 33 juga. Okay, kamu akan dapat 33 juga dia punya ni. Dia punya panjang ni pun adalah 33 Okay. So kita pun dah tahu warna biru ni adalah 14 kan. Kita tahu dah ni 14. So dah tahu semua belah. Sekarang kita bolehlah cari dia punya perimeter. Kat bawah ni perimeter seluruh rajah. Okay, biasa kan mula daripada satu titik. Pilihlah titik mana. Cikgu biasa cikgu mula daripada titik O ni lah. O ke T adalah 21, tak 21. Kat sini lah, atas ni dulu 21 tambah T ke S 33 tambah R ke S 7 tambah R ke P 33 tambah P ke O. Kan dah pergi balik ke O tu 14. Ni. Benda ni. Okay, tekan kat kereta dapatlah jawapan dia berapa cm. So, itulah jawapan last dia. Boleh faham tak ni? Sekejap, cuba ada soalan lagi. Cuba jawab soalan ini. Conteng sikit. Sekejap. Dalam ni. Panjang litan. Okey. Jom kita jawab soalan nombor 6. Okay, cikgu bagi kamu extra soalan mereka boleh try. Okay, raja di bawah menunjukkan sebuah pusat bulatan berpusat di O, diberi OF. Pusat dia ke O. Ni dah ada pusat dah ni. OF 6.5. Tak sini 6.5. 6.5. Kecil sangat. Besarkan sikit. Okay. O ke F adalah F E dengan E. OF adalah 6.5. EG, E ke G yang bawah ni adalah 5. Hitung luas kawasan berlorek. Hitung luas kawasan berlorek. Mana kawasan biru ni lah dia minta. Hitung luas kawasan biru. Macam mana cari luas kawasan biru? Macam cikgu cakap tadi, kena cari luas keseluruhan semua ni. Tolakkan dengan kawasan yang kita tak nak, iaitu kawasan ini. Segitiga ni. Faham tak? Okay. So, luas keseluruhan ni adalah luas bulatan. So, gunalah formula luas bulatan. Okay, luas bulatan. Ada tak dia bagi nama bulatan ni? Tak ada. Dia just kata sebuah bulatan. Okay, so, luas bulatan just tak luas bulatan je. Formula dia pi J kuasa 2. Tak perlu hafal, formula diberi dalam periksa.
Dia bagi tak pi apa? Dia bagi guna pi sama dengan 3.142 kat sini. 3.142 darab berapa jejari kita? Jejari kita ni. Sini ke F ni. Nama dia jejari. Ataupun O ke E pun nama dia jejari. Maksudnya O ke E ni pun 6.5 juga sama. Jangan berkata, oh F ke G ni jejari juga kan? Bukan Ni bukan lalu pusat bulatan ni. Pusat bulatan sini. Kalau sini ke sini je dia jejari. Atau ke hujung bawah. Tapi tak payah tengok tu lah. Kita dah tahu ni jejari. So ambil 6.5 letak bawah ni. Kuasa 2. Tu kan kita? Kamu akan dapat 132.7495. Ambil semua tu. Okey, mula-mula selagi kita tak letak jawapan akhir, wajib letak 4 titik perpuluhan. Selagi kita tak bagi jawapan terakhir kita, jawapan akhir diminta hitung luas kawasan Blue Ridge, selagi tak bagi jawapan akhir, wajib letak semua ni dalam 4 tempat perpuluhan. Baru jawapan kamu akan jadi tepat. Okey, tak sini unit dia, jangan lupa unit. So ini letak 4 tempat perpuluhan. Perpuluhan ni memang tepatlah jawapan kita. Okay, dah. So, kita dah cari luas terus. Sekarang nak cari luas segitiga. Segitiga ni. Apa formula luas segitiga? Kena tahu luas segitiga ni formula ni. Dia tak bagi dalam periksa luas segitiga ni formula, so kena hafal. Luas segitiga formula dia adalah 1/2 darab lebar ataupun darab tinggi darab tinggi darab panjang. Tak kisahlah apa benda pun kan. Dalam tak perlu pun tulis sebenarnya formula ni. Tapi kamu kena tahu apa dia punya ni. Ni tapak. Tapak darab tinggi ke? Kalau letak sini tak tahu dia. Tapak lah letak sini. Tapak darab tinggi. Dia 1/2 darab tapak darab tinggi. So kena tahu mana satu dia punya tapak. Mana satu dia punya tinggi. Okay, tapak dia yang mana? Ni segitiga ni kan. Cikgu bawa keluarlah segitiga ni. Sekejap. Okay. Ni segitiga kita. EFG. Pusing lah. Pusing lah. Okay. Bagi dia nampak macam lebih kurang. Okay. EF ni. EF. Yang ujung ni G. Sampai darjah ni kan. Kan ada lebih kurang tu EFG. Sini, kita tahu tak? Sini EG ni tahu dah 5. E ke F berapa? Panjang EF. 6.5 tambahlah dengan 6.5. Okay, 6.5 tambah 13. 13 cm. So, letak sini 13. E ke G tadi 5 cm. Okay, so sekarang kita kena cari berapa kita punya FG. Kena guna apa ni? Kena guna teorem. Sebab apa? Kenapa kena cari FG? Kenapa penting sangat kena cari FG? Yes, penting. Sebab apa? Kita tak tahu dia punya tinggi. Tinggi dia bukan 13. Jangan pergi ambil yang sengit ni tinggi. Salah. Jangan ambil yang sengit tinggi. Yang ni tinggi kamu. Kalau kamu nak ukur tinggi pun, kamu mesti diri tegak-tegak. Macam ni. Ni tinggi. Ya, tinggi adalah diri tegak-tegak. Okay, so kat sini, bawah ni dalam dia tapak. Tapak kasut, bawah. Ni tapak. So, jangan ambil yang ni. Jangan. Okay, so bila tak tahu satu panjang kat tepi ni, kamu mesti kena guna teorem. Cikgu pernah ajar ni kan, teorem Pythagoras. Mungkin ada yang dah lupa. Formula dia adalah formula ni pun tidak perlu dihafal sebab diberi dalam periksa. Cuma kena tahu macam nak guna je. Okay, diberi dalam periksa. So, CA tambah B kan. C tu apa? C tu adalah yang bertentangan dengan sudut 90. Mana sudut 90? Sini. Bertentangan dekat mana? Sini. Buat arrow macam ni. Maka inilah C kamu. A dengan B boleh duduk mana-mana. Cikgu letak sini A, letak sini B. Masukkan nilai. C kamu 13, letak bawah ni 13. Kuasa 2 sama dengan A kamu 5, letak sini 5 kuasa 2.
B kamu huruf apa? FG. Itu yang kita nak cari. Kat sini FG kuasa 2. Tak je macam tu, tak apa. Tekan kalkulator dulu, 13 kuasa 2. 169. 5 kuasa 2, 25. FG kuasa 2. Apa kamu nak buat? Kamu buat pindah 25 ni ke belah sini. Jadi apa? Jadi tolak. Ya, tahap positif, pindah sana jadi negatif. 169 tolak 25. Kamu akan dapat 144. FG kuasa 2. Sekarang, bawa pindah kuasa 2 pergi sebelah sini. Kuasa 2, kalau kamu buat pindah ke sebelah sana, jadi punca kuasa. Punca kuasa macam rupa dia macam ni. Ni nama dia punca kuasa. Ni nama dia adalah punca kuasa. Punca kuasa 2. Macam ni. Jangan pilih tak 2 depan ni. Jangan. Punca kuasa 2 memang kita tak ada apa-apa. Biar buka rumah dia. Sama dengan FG hilang nampak tak kuasa 2. Kita dah bawa kuasa 2. Jangan, satu lagi yang biasa student buat, dia buat macam ni. Ni kan buat 2, dia bawa anak panah dah, betul dah. Buat anak panah di sana kan. Dia pergi buat sini terus. Salah lah kalau buat macam ni. Terus salah kat situ. Jangan pergi buat step atas ni. Sebab kamu tak pindah lagi kuasa 2 di sana. Kuasa 2 still ada kat sini. Pak. Kalau buat pindah, mesti kuasa 2 ni hilang. Takkan ada dah kat sini. Faham Jangan buat macam tu. Okay. Session ni. Tekan kalkulator dapat apa tu FG kamu? Kuasa 144. Kita dapat 12. Dapat tak 12 cm? Yes, dapat 12. Maksudnya tinggi dah tahu 12 cm. Sekarang baru dah boleh cari luas segitiga. 1/2 darab tapak iaitu 5. Darab tinggi iaitu 12. Tekan. 1/2 darab 5 darab 12. Kamu akan dapat 30 cm, betul? Kuasa 2. Yes, betul Itulah luas segitiga. So sekarang kita dah tahu dah, luas segitiga ni 30. Luas keseluruhan ni pun dah tahu iaitu 132. So boleh tak cari luas kawasan berlorek ni? Boleh lah. Okay, macam nak cari luas kawasan berlorek, tu yang apa yang saya minta. Hitung luas kawasan berlorek. Kat bawah ni, luas kawasan berlorek. Sama dengan 132.7495. Okay, tolak dengan 30. Berapa? Kamu akan dapat 102.7495. Betul tak? Kamu akan dapat jawapan ni. cm kuasa 2. Ada dapat macam ni kan? Jangan tinggal jawapan macam ni. Baca dulu soalan sampai habis. Itu memang betul kita dah cari luas kawasan berlorek dah. Tetapi soalan juga ada memberi syarat di belakang ni. Beri jawapan dalam 2 tempat perpuluhan. Last kali baru tukar dia jadi 2 tempat perpuluhan. Ni tak payah padam. Biar je. Okay, yang ni tak payah padam. Bagi jawapan satu lagi bawah ni. 102 point. 2 tempat perpuluhan kat mana? 2 tempat iaitu ni. Selepas titik perpuluhan 2 tempat. Maksudnya 7 dengan 4 lah. Kena stop kat sini. Bila kamu nak stop kat sini, kena tengok kawan sebelah. Kawan sebelah nombor 9. Nombor 9 kena tambah 1 atas 4 ni. So, akan jadi 102.75 cm kuasa 2. Baru akan dapat full mark. Baru betul. Baru dapat markah penuh. Kalau bagi sampai sini je, kamu tak akan dapat markah untuk yang beri jawapan ni. Selalunya yang ni akan dapat 1 markah ni. Akan hilang 1 markah lah nanti. Bahagian bawah ni Faham tak? So, jangan lupa. Boleh tak kalau kamu nak siap-siap nak kat sini nak bundarkan terus? Boleh tak? Nak jadikan dia 132.75. Tidak digalakkan. Memang sometimes soalan dia betul. Soalan dia dapat still sama. Dia tak ada efek. Tetapi kadang-kadang jawapan kamu akan efek. Maksudnya kalau jawapan kamu tu, contohlah
Ni tak apa sebab ni soalan ni ringkas je. Dia macam tak melibatkan banyak jalan kira. Sometimes bila soalan tu melibatkan banyak jalan kira, dia akan effect jawapan last. Contohlah jawapan kamu lari tiba jawapan kamu dapat saya 102.25 contoh. Maka automatik salah. Tak dapat jawapan last. Tak dapat markah jawapan last. Sebab tu dekat atas ni jangan bundarkan. Jangan bundarkan pula. Jangan lagi. Itulah jangan lagi bundarkan kepada dua sebab Tuhan. Selagi tak buat jawapan akhir. Dekat dalam skema amalan dia ada dia punya ni lah. Range jawapan yang diterima. Kalau lari benda tu memang dia tak terima lah. Buat soalan keempat ni. Soalan 2. Okay. Raja di sebelah menunjukkan sebuah dewan makan yang berukuran 10 meter, panjang 8 meter lebar, yang dihamparkan dengan 9 bidang permaidani berbentuk bulatan. Bulat-bulat ni adalah permaidani. Diameter 1, diameter buat bagi sini. Diameter 1 permaidani itu berukuran 200 cm. Hitung luas dalam meter. Okay, hitung luas dalam meter persegi kawasan lantai dewan yang tidak diliputi permaidani. Bermaksud soalan sebenarnya minta kawasan yang mana satu? Warna apa punya kawasan? Dia minta kawasan yang tidak diliputi permaidani. Warna mana? Yes, warna pink. Kita minta warna pink. Warna pink? Itu ke? Pink tu apa? Pink itu ialah permaidani. Nampak tak dia kata ni? 9 permaidani bentuk dia bulatan. Ini permaidani ni. Dia nak kawasan yang tidak diliputi. Tidak diliputi permaidani. Maksudnya kawasan mana? Kawasan biru lah. Ni permaidani yang bulat-bulat ni. Dia tak nak kawasan bulat ni. Dia nak kawasan biru ni. Ni yang tidak diliputi permaidani. Faham tak? Faham tak ni? Okey. Sikit. Sikit nak buat jalan kira. Okey. Apa information kita dah tahu? Kita dah tahu. Ni dah letak dah ni. Panjang ni ke bawah 10, panjang ni ke sini 8. Bila kita nak kawasan biru saja, apa yang kita kena buat? Kita kena tolak lah. Macam sama je. Ambil seluruhan ni, tolak dan kawasan yang kita tak nak. Kita tak nak kawasan ni. 9 kawasan ni tak nak. Kena buang kawasan tu. Kena buang luas tu. Baru yang tinggal adalah luas warna biru sahaja. Okay. Apa information dia bagi tahu mengenai bulatan ni? Dia bagi tahu diameter bulatan ni dia bagi tahu. Diameter dia ialah yes, 200. Betul? Diameter dia adalah 200 cm. Kalau diameter bulatan, berapa je jari dia? Saya cari. Kita kena tahu je jari. Yes, betul? Okay, ambil tu bahagi dengan 2. Tahu kan? Saya tunjuklah. Jari tu terus bahagi 2. 200 bahagi dengan 2. Dapatlah 100 cm.
Okay, sebab diameter ni hujung ke hujung. Kalau jari adalah sini ke sini je. So, dia kena bahagi 2 dah. Kita dapat 100 cm ke sini. Okay, dah dapat dah. Sekarang ni kita boleh cari luas keseluruhan. Okay, luas apa ni? Luas dewan makan. Yang ni, petak ni luas dewan makan tu. Okay, luas dewan makan. Bentuk dia adalah segi 4. Segi 4 adalah panjang darab lebar. Panjang darab lebar. Bermaksud 10 darab 8. Berapa ni? 10 darab 8? 80. Okay, 10 darab 8, 80 meter kuasa 2. Jangan pergi letak cm pula. Meter Kenapa meter? Sebab sini meter. Meter, sebab tu meter. Cuba check. Soalan nak dalam apa? Soalan nak dalam meter jawapannya. Meter persegi. Kena hati-hati ni. Tulis information ni. Meter persegi maksud meter kuasa 2. Okay. Kalau kamu perasan diameter jari kamu ni unit dia bagi dalam cm. Boleh tak kita tukar siap-siap kat sini? Dia jadikan dia dalam meter. Cm nak tukar jadi meter kena buat apa? Kami murid cemerlang matematik. Kami murid cemerlang matematik. So kami. Kak K nak ke M ni darab 1000. M nak ke cm darab 100. Ni ke sini darab 10. Patah balik kena bahagi nombor yang sama. Ini bahagi 10, ini bahagi 100, ini bahagi dengan 1000. cm ke M kan kita nak tukar. Cm nak tukar jadi M. Soalan nak dalam M. So bahagi 100 lah. 100 bahagi 100. Kenapa 100? Sebab sini 100 ni. Kenapa bahagi 100? Sebab kita nak tukar jadi cm, jadi M. Jadi 1 meter. Jawapan dia. Okay, maksudnya jari dia adalah 1 meter. Okay, so boleh tak cari sekarang luas permaidani? Luas satu permaidani. Luas satu permaidani. Permaidani bentuk dia adalah bulatan, jadi kena tulis formula luas bulatan dia. Jangan bentuk luas sektor pula. Tak ada guna dengan sektor. Pi kita, dia beritahu tak pi berapa? Tak bagi tahu. Jadi cikgu letak senang guna pi sama dengan 22/7. 22/7. Jari 1 meter, 1 kuasa 2. 27 darab 1 kuasa 2, 27 jugalah. Okay, meter kuasa 2. Ini 1. 1 permaidani. Kita ada berapa banyak permaidani kat atas ni? Berapa banyak bulatan kat sini? Yes, kita ada 9 permaidani. So, luas 9 permaidani. Sama dengan 9 darab 22/7. So, 9 darab 22/7. Kamu akan dapat 28/27. Meter kuasa 2. Jangan tersalah letak cm. Salah nanti. Okay, so lepas dah ni boleh cari luas kawasan yang tidak diliputi. Yang tidak diliputi permaidani. Dalam periksa tak boleh guna short form. Ni dalam latihan ni boleh lah. Tak ada masalah. Tapi dalam periksa jangan guna short form. Salah nanti. Okay, so ambil luas keseluruhan kita iaitu 80 meter. Okay, luas petak tadi 80. Tolakkan dengan 28/2/7. Itu luas 9 permaidani. Tinggallah luas kawasan yang tidak diliputi permaidani. Apa dia? 51 5/7 meter kuasa 2. Ada tak dia betul nak dalam berapa tempat puluhan? Tak ada. Dia tak bagi tahu. Bila tak bagi tahu maksudnya boleh tinggalkan jawapan dalam pecahan macam ni, nombor bercampur. Dia nak tinggal jawapan dalam perpuluhan pun boleh. Okay, tapi bagi 4 dapat puluhan lah. Better kalau pecahan letak dalam pecahan je. Faham?
Sikit lagi. Kita buat soalan nombor 3. Kelas kita akan stop 1.15. Jadi sebelah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak PRT. Segitiga bersudut tegak. R ialah pusat sukuan. Sukuan berapa darjah? Sukuan berapa darjah? Yes, sukuan adalah 90 darjah. Diberi RS 14 cm. Tak sini 14. R ke S. Ni pusat Tu jari ni 14 ni. ST adalah 10. S ke T 10. P ke Q 4. P ke Q 4. Yang P, R ke Q ni berapa? Siapa tahu? R ke Q ni berapa? Tak boleh tahu kat sini. Yes, 14. Sebab dia adalah jejari. Bila jejari, semua panjangnya sama. Semua ni je 14. Ni pun 14. Semua tu 14 lah. Sebab tu kita tahu 14. Sebab tu kena faham konsep jejari. Kalau tak, memang tak tahulah arti ni berapa. Okay, so hitung perimeter. Kawasan berlorek. Mana satu perimeter kawasan berlorek? Perimeter kawasan berlorek adalah kawasan ini. Letak warna striking sikit. Dia biru ni. Ni ke sini. Boleh nampak kan kalian ni? Ni ke sini. Sini ke sini. Dan juga sini ke sini. Ni kawasan yang bulatan ini. Susah pula. Ni. Ini perimeter. Kawasan berlorek Ingat tak tadi cikgu ada pesan kalau perimeter biasanya kita tak kira kawasan belah dalam ni. Contoh kalau minta perimeter seluruh rajah. Maksudnya kawasan ni je kita kena kira. Ni. Tapi disebabkan ni dikata kawasan berlorek, kamu kena anggap kawasan ni tak ada. Jadi kamu kena ambil ukur lilit yang ni. Ukur lilit kawasan berlorek ni. Perimeter ni adalah ukur lilit. Okay? Perimeter ni adalah ukur lilit. Ukur lilit kawasan berlorek. Sebab tu kena masuk dalam ni juga. Kira. Tepi-tepi kawasan berlorek semua kena kira. Okay, so sekarang kita tahu ni 14 ni bentuk segitiga bersudut tegak. Kamu pun tak tahu PT ni apa. PQ dah tahu, RS dah tahu. Q, jadi dua tempat je yang tak tahu iaitu sini dan juga sini. Okay, so cari dua panjang lengkuk. Kalau contohlah tak tahu langsung nak buat sekurang-kurangnya kamu dah tahu ini nak kena cari. Kamu pun dah tahu ini ke sini adalah lengkuk. Boleh guna terus formula lengkuk. Kalau kamu tinggal kosong tak dapatlah markah. Jangan tinggal kosong. Panjang lengkuk dibagi dekat dalam formula. Panjang lengkuk SQ. Theta per 360 darjah darab 2 pi J. 2 pi darab J. Boleh macam ni Kalau letak 2 pi J pun boleh. Tak ada masalah. Maksud dia skill darab juga. Theta kita berapa ni lah? Theta 90. 90 per 360 darab 2 darab pi darab J. Jari kita 14. Tekan kalkulator, apa jawapan dia? Dapat 22. Kamu dapat 22. Yes, 22 cm. Kita dapat dah sini 22. Dah dapat macam ni, dapat markah dah. Okay, sekarang nak cari PT. Formula ni adalah segitiga bersudut tegak ni. Cikgu buat keluar dulu segitiga bersudut tegak ni. PRT. PRT. So, kena tahu mana C kamu. C kamu ni. A boleh duduk mana-mana lah. C yang kita tak tahu kan. Iaitu PT. P ke R ni berapa? Panjang PR. Panjang RT. PR kena buat apa? 14 tambah 4. Dapatlah 18 cm. Yes. RT 14 tambah 10. Dapatlah 24 cm.
Ni 18, betul lah. PR ni 18. PT 24 Ini 10. ST ni 10. So R ke T 14 tambah 10, 24. Betul tak sini? 24 cm, 18 cm. So boleh tak nak cari C? Boleh. Guna formula. Perlu hafal ke formula ni? Tak payah. Diberi dalam formula. Ni formula teorem Pythagoras. Pythagoras teorem lah. So C kamu PT. Letak sini PT kuasa 2 sama dengan A. A kamu 18. Tambah B kamu 24 kuasa 2. Tekan kalkulator 18. Kamu dapat 900. Okay, bawa pindah kuasa 2 pergi sebelah sana. Akan jadi punca kuasa 900. Berapa punca kuasa 900 ni? 30. Okay, maksudnya kita tahu OC kita ni 30 cm. Dah tahu dah. Ini 30. Sekarang boleh cari tak perimeter seluruh rajah? Boleh? Perimeter seluruh rajah. Perimeter seluruh rajah lah. Perimeter kawasan Dorek. Okay, tambah je lah. ST 10. Cikgu start dengan ST 10 tambah 22 tambah 4 tambah 30. 10 tambah 22 tambah 4 tambah 30. Dapatlah jawapan. 10, 22, 4, 30. Okey, dapatlah berapa cm kat sini. Itulah jawapan last dia. 66. Sudah siap? Okey, dah. Itu sahaja. Jadi cikgu bagi homework. Assalamualaikum. Okay. Welcome.